A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah yang dikatakan sebagai kurnia dari Tuhan. Nikmat Allah yang mereka lewati itu semuanya nikmat Allah. Umpamanya Allahul Azim. Pengembaraan madrasah menyusuri jalur sutera diteruskan. Gema ilmu terus dicari dari metropolitan sehingga ceruk desa demi menyingkap perjuangan Islam. Kota Bangkok di sebalik limpahan metropolitan dan syurga dunia masih utuh pegangan pada agama. Arus modernisasi dan godaan duniawi tidak menghalang syiar Islam untuk mekar dan mengharum. Dalam perjalanan di tanah tenggara ini, ternyata nadinya ialah Al-Quran. Dengan Al-Quran, umat Islam berkongsi rasa dan cinta yang sama pada kalam Allah yang mulia. Walau di mana berada, Al-Quranlah sumber perlembagaan hidup yang melengkapkan madrasah kehidupan. Kaki ini terhenti di Madrasah Maslahatuddin di Safansung yang menyambut ulang tahunnya yang ke-100. ก็คืออัลฮัมดุลิลละห์ผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่3ในการที่จะดูแลมัดรสะแห่งนี้เพราะว่าผู้ก่อตั้งนั่นก็คือตัวแชร์หลังจากนั้นก็เป็นอายะของผมฮะจีเซนอับบิดินหลังจากนั้นก็มาผม3รุ่นด้วยกันความผูกพันของกับโรงเรียนแห่งนี้ก็แน่นอนเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยบรรพบุรุษก็ต้องมีความผูกพันมีความรักอย่างมากมายแล้วก็การเรียนการสอนในที่นี้ก็เป็นการเรียนการสอนในเรื่องศาสนาซึ่งจะต้องมีความละเอียดอ่อนในเรื่องวิชาการ Tugas menjadi seorang ustaz ataupun guru bukanlah satu perkara yang mudah. Namun itu bukanlah penghalang bagi Ustaz Hamdan untuk terus menyampaikan ilmu kepada anak-anak madrasah di sini. ซึ่งการสอนศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วก็มันไม่ยากถ้าหากว่าเด็กนักเรียนเปิดใจเปิดสมองที่จะยอมรับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มาจากที่ไหนถ้าหากว่ามีความพร้อมที่จะเรียนศาสนาทางโรงเรียนก็เตรียมพร้อมต้อนรับเต็มที่ที่จะถ่ายทอดวิชาการศาสนาให้แก่บรรดาเด็กเหล่านั้น Tanpa madrasah, anak muda akan cenderung kepada perkara lara. เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันเรื่องทางโลกเรื่องดุนยาเนี่ยมันมากมายเหลือเกินที่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีในสังคมดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีโรงเรียนศาสนาในการเรียนการสอนศาสนาก็ทำให้เด็กมุสลิมเรานั้นสามารถหันเหออกไปจากหลักการที่ถูกต้องได้ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีโรงเรียนศาสนาควรที่จะมีในทุกที่ที่มีชุมชนมุสลิมในการที่จะสอนมีการเรียนการสอนในเรื่องวิชาการศาสนาเพื่อดึงเด็กต่างๆเหล่านั้นที่มุ่งมั่นอยู่กับเรื่องทางโลกให้ย้อนกลับมาศาสนามั่งเพราะว่ามันจำเป็นในเรื่องทางโลกก็จำเป็นจะต้องเรียนเรื่องศาสนานี่จำเป็นยิ่งกว่าเพราะเราใช้ทั้งในดุนยานี้และก็อาคิเราะห์ Melalui usaha pendakwah, sejak ratusan tahun dahulu, Islam berkembang subur di Thailand. Dakwah disusun rapi demi kefahaman masyarakat. Hasilnya, ilmu diwarisi dari generasi ke generasi dalam membentuk umat Islam yang teguh dengan akidah. Syawit ni ko priap semun rogren. Tamai mi iman syawit yungya. Bayangkan pada zaman dahulu, para pedagang yang beragama Islam tidak mengambil peluang dan kesempatan untuk membawa agama yang suci ini ke tanah Buddha, yakni Thailand.
maka tak mungkin madrasah dan segala pondok ilmu dapat didirikan. Berkat usaha kental mereka, berkat dakwah yang sempurna, maka hari ini Thailand berbangga dengan kewujudan begitu ramai umat Islam. Madrasah diperkukuhkan dan lebih ramai generasi Rabbani kecintaan Nabi Muhammad SAW dapat dibina untuk terus lestarikan Islam di tanah ini berkat laluan Sutera Ilmu. Pembangunan material memang menakjubkan. Namun, melihat anak-anak muda yang cintakan agama, ia jauh lebih menakjubkan. Dua sahabat di madrasah ini berkongsi fikrah mereka. In high school, I study agama, religion, and academic. And when I finish that, I want to study in Egypt, Cairo. But I can't go Egypt because it's so far. And after that, I change my life to study like academy because I want to be doctor. But in Thailand, my mom don't izin me karena kalau di Thailand kan masyarakatnya beda. After that, I try to test for scholarship to study Indonesian. But just only 1 year because I think it's just not myself. Because myself wanna study agama, wanna study religion. Ilmu dunia jika diimbang sementara dengan akhirat di sana, sudah pasti ganjarannya adalah syurga yang tidak terjangkau luasnya. Dulu pun saya pun semula sekali saya mengaji dunia. Lepas tu mak saya, ibu bapa saya pun sudah nampak orang lain mengajar agama. Jadi boleh mengajak budak-budak tu, boleh jadi imam, boleh jadi khatib, boleh. Tapi ayah saya harap kepada saya nak bagi saya jadi orang yang hebat, orang yang boleh bawa agama. Pintu hatinya diketuk untuk terus mendalami ilmu agama. Dulu masa kecil-kecil pun saya pun tak fikir tak sampai. Lepas tu saya pergi mengaji kat Malaysia. Masa tu saya mengaji hafiz Al-Quran. Masa tu Allah dah buka hati. Saya pun macam sayang ke agama. Fikir sudah umur pun banyak. Kita pun fikir kan sampai juga. Madrasah Masuhatuddin tidak hanya memandang kepada pengajian akademik, malah mereka juga turut cemerlang dari segi co-curriculum. Nasyid merupakan salah satu aktiviti lazim pelajar di sini. Alunan suara yang memukau sering menjadikan madrasah ini juara dalam pertandingan nasyid di seluruh Thailand. Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Bumi Thailand penuh dengan budayanya yang mempesonakan. Setiap tempat yang dilawati di sini pastikan terselit keindahan budaya. Madrasah di Thailand banyak menerima sumbangan umat Islam sendiri dalam bentuk infak. Infak itu termasuklah Al-Quran yang menjadi asas segala ilmu. Al-Nahdi Printing, percetakan milik Muslim terbesar di Thailand, antara yang konsisten dalam menyumbang Al-Quran sebagai amal jariah mereka. Thailand about Muslim about 20%, and they need Quran, Islamic books, and we only the printings, Muslim printing house in Thailand. Kilang ini mempunyai tenaga kerja seramai 80 orang dan mampu mencetak 50 hingga 70,000 naskah Al-Quran dalam masa-masa tertentu. The workers, 80% mostly half from south of Thailand, from Pattani, and the half in Lokan, but all of them Muslim. Tidak hanya tertumpu pada pembuatan Al-Quran sahaja, kilang ini juga turut mencetak pelbagai kitab-kitab rujukan agama yang lain untuk diguna pakai di madrasah sekitar And for the donate,
we ready, if we have the books they need, we can ready to give them anytime. They want free, but we don't mind it. We can give them if they need it. And some organization, they buy from us and donate. Like Saudi Embassy, they have some people to donate the Quran. They also request from us and they buy from us to spread it. Kekayaan yang hakiki adalah keredaan Allah. Apalah ada pada segunung harta tanpa rezeki yang diberkati. This kind of work, plenty of barakat, because sometimes we don't think about the money. We think about this. This is the barakah work for us and for my family. Berkat infak itu, limpahan manfaatnya sampai ke segenap kamar jiwa. Keuntungan dunia tidak lagi dirisaukan asal nikmat akhirat dikecapi. Yang celik maupun yang buta sama mensyukuri nikmat sebagai Muslim yang berimankan kitab Al-Quran. Saya lantas terkenangkan Mahmud, guru Al-Quran yang cacat penglihatan di Madrasah Al-Ansar yang terletak di Onnud, Bangkok. Kekurangan pada pandangan manusia, namun wibawa dan semangatnya begitu mengagumkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya yang buta itu hanya mata, tetapi tidak pada hatinya. Keinginan Mahmud untuk mengajar rakan-rakannya dalam mengaji Al-Quran merupakan satu perbuatan yang sangat terpuji. Madrasah Al-Ansar ini juga menyediakan pengajian bagi orang dewasa. Seperti kebiasaannya, kelas akan diadakan sebelum masuk waktu zuhur dan ramai di kalangan masyarakat setempat akan mengikuti kelas tersebut bagi meningkatkan mutu pembacaan mereka. Usai pengajian di kelas, Mahmud bersama para jemaah akan menunaikan fardu zuhur bersama. Katanya, Al-Quran dan solat adalah dua perkara penting dalam hidup setiap mukmin. แล้วก็สิ่งหนึ่งที่กุรอานเนี่ยมันเป็นยารักษาใจเป็นยารักษาใจเราอะครับในเรื่องของกุรอานรู้สึกว่าอัลกุรอานนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ Ejekan dan cacian sudah menjadi makanan bagi insan istimewa ini. Namun itu sedikit tidak pernah melunturkan semangat Mahmud untuk terus mengajar Al-Quran kepada rakan-rakannya. คือการท้าทายของเราเนี่ยเราจะโกรธเขาไหมที่คนดูถูกเขาสิ่งที่เขาว่าเราแต่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเราก็พยายามสิ่งที่เขาว่าเราแล้วเราก็ถีบตัวเองขึ้นมาแบบผลักดันตัวเองขึ้นมาแล้วก็วันนี้เราก็ได้มายืนตรงนี้ครับแรกๆก็จะมีอุปสรรคมากมายแต่คำว่าอดทนเนี่ยเป็นหลักเรานึกถึงนบีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านกว่าจะประกาศศาสนามาทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ผมเห็นท่านเป็นตัวอย่างมองท่านเป็นตัวอย่างแล้วก็เลยสามารถที่จะยืนหยัดต่อไปได้ครับ Selain kelas Al-Quran yang padat, anak yatim ini aktif di ruang penyiaran. Biar tak dapat melihat, namun suaranya menerbitkan sejuta ilmu untuk disantap jiwa. Baiklah, Mahmud sering muncul di TMTV dan memangnya dia sering mendapat perhatian kerana suaranya yang merdu. Jadi ramai yang nak derma untuknya, untuk baik pulih matanya, untuk dioperate dan sebagainya. Tetapi Allah tidak mengizinkan kerana
Dia memang mengalami kesulitan yang kekal. Barangkali itulah takdir Allah untuknya. Dia redha, dia bahagia. Paling penting, matanya terselamat dari bencana maksiat mata dan dapat pelihara Al-Quran yang terdapat dalam hatinya. Mata hati yang terang untuk terus dalami ilmu Al-Quran kerana Allah. Mahmud beruntung kerana madrasah tempat dia menabur bakti dan mencari rezeki ini memiliki pusat penyiaran kecil sebagai medium penyebaran dakwah di seluruh Thailand. Wajah Bangkok berubah kala matahari melabuhkan tirainya. Rembulan dan cahaya malam menarik wisatawan untuk datang melawat ke ibu kota Thailand ini. Kemeriahan muzik, pertunjukan jalanan serta pelbagai barangan jualan adalah sajian yang disediakan bagi pengunjung yang datang bertamu. Industri pelancongan merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting di Thailand. Hasil tangkapan ikan yang pelbagai bukan sahaja memenuhi keperluan dalam negeri, malah ianya juga dieksport ke luar negara. Namun, situasinya berbeza di negara yang bersempadanan dengan Thailand ini. Dari Bangkok yang berkemilauan percikan urbanisasi, di sini masyarakatnya hidup dalam keadaan daif dan kesepian. Jalur sutera ilmu dan sinaran dakwah para ulama serta sukarelawan membawa sinar Islam sampai ke muara Phnom Penh, Kemboja. Sungai Mekong yang menghubungkan antara Thailand, Kemboja dan negara-negara lain menjadi tempat tinggal bagi sesetengah umat Islam Kemboja. Nasib mereka yang masih berjuang di setinggan pinggiran Sungai Mekong meresahkan sukarelawan. Kami sempat bertemu dengan salah seorang sukarelawan Kemboja yang telah menanam azam dalam dirinya untuk terus membantu masyarakat Islam keluar dari kepompong kemiskinan. Kita cakap asal usul dulu, daripada asal dia kampung sini tu, dia ada kampung dia ke atas sana. Jauh daripada sini lebih kurang 200 meter. Ada perkampungan, ada masjid, ada apa-apa. Tapi asal dia memang orang tangkap, bukan orang nelayan. Tapi sebab kampung itu orang beli, dia pindahkan ke kampung tempat lain. Tapi sebab ini dia tak ada senarai nama dalam senarai keluarga yang yang kerajaan bayar. Dia masih tumpang duduk ke sini lagi. Walau dilihat daif, keperluan agama mereka tetap dijaga oleh saudara se-Islam. Walau tanpa masjid dan madrasah, kehadiran pendakwah sungguh bererti buat mereka. Biarpun tidak tersegam indah, namun dengan wujudnya sebuah surau di kawasan ini, ia sudah memadai. Surau ini asal tak ada kat sini, asal ada kat bawah di tepi sungai itu. Tapi cuma orang Islam kita ni minta izin daripada kerajaan untuk naik balik surau ini ke atas ini. Sebab biasa tiap-tiap tahun tu musim air pasang nanti dia akan tenggelam. So, salah masjid ini kerajaan pun izin buat sementara untuk ke sini, yang dapat sumbangan daripada NGO daripada Malaysia atau sumbangan daripada saudara kita di Malaysia. Masya Allah, subhanallah. Baik, berbanding saya sampai ke sini 10 tahun yang lalu, saya lihat banyak perbezaannya. Bukan hanya dalam konteks ada rumah-rumah yang dibina, mereka sebagai berdikari, ya. Ada yang cucuk tanam, ada yang berniaga. Tapi juga saya melihat satu yang sangat positif, iaitu semakin ramai kaum wanita yang mula berhijab. Anak-anak kecil dah pandai membaca Al-Fatihah, malah ada juga yang bersekolah. Dan yang paling utama, dah ada pun surau walaupun kelihatan daif, tapi ada juga ruang untuk mereka berjemaah dalam mencipta kekuatan walaupun diuji dengan 1000 kedaifan. Biarpun sedar mereka boleh diusir bila-bila masa dari setinggan ini, mereka tidak terlalu memikirkan soal masa depan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Di sini, riang dan bahagia itu bukanlah berkenderaan mewah dan rumah besar.
bukan juga hidup dalam teknologi yang mengasyikkan. Ketenangan dan kebahagiaan mereka sendiri yang corakkannya. Di bawah langit ilahi, mereka berdiri sebagai Muslim yang bebas merdeka. Paling bahagia dapat bersujud di bumi Allah tanpa ketakutan dan kepayahan. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wajah malam.